Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, kawan-kawan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini diizinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah akan muliakan kita dalam kehidupan selepas kehidupan ini. Karena kita akan lama hidup dalam dunia ini. Sekarang ni mudah tanda-tanda kematian ada. Mata dah tak berterang, telinga dah tak berdengar, lidah dah memang bergerak, tangan dah ketok-ketok, kaki dah jenggot-jenggot jalannya, dah pakai lutut. Begitulah tanda-tandanya bahawa kita tak lama lagi akan dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, umur umat aku di akhir zaman antara 60 hingga 70 tahun saja. Siapa yang dah sampai 60 tu bersedia lah. Tahun ini lah tahun dia. Yang lebih 70 tu itu subsidi Allah bagi kelebihan. Alhamdulillah. Jangan gini hati saya dia dah 70 katanya. Tanya tu. Tunggu lah. Ini sudah segala betul. Dah berminggu lah sudah. Saya mau tu juga. Baru-baru ini bilang kau ditakam. Mujur tak padam. Kalau padam habis dah cerita. Dapat ngaji malam ini. Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk malam ini tuan-tuan dan saudara-saudara, kita sambung lagi pembacaan kita tentang ayat-ayat yang ada kaitan dengan akhirat. Kita masih lagi membaca ayat Al-Mursalat. Tak habis lagi. Ayat ini dah baca, cuma penerangan yang tak habis lagi. Kita baru sampai pada ayat yang ke 32.
Ketika berdua dalam baca dulu, sesungguhnya neraka itu memercikkan api sebesar balak. So balak apinya, jadi sini pilih yang baluk. Berbalak dulu. Ayat yang 32. Tengok apa yang punya. Ayat yang ke-32. Inna tarmi basyarin kal qasr. Macam sebesar balak. Itu yang ke-32 ya. Yang ke-33, seolah-olah recikan apinya seperti tinta unta-unta kuning. Koci api itu serosor unta kuning tu, serosor unta tu, punya serosornya api yang mau itu. Ya. Ka'annahu jimalatun suf, macam jimal tu unta lah. Serosor unta tu moti-moti, bunga apinya bukan akan api. Bunga api serosor unta, moti-moti. Yang ketiga, yang ke-34 apa ni? Celakalah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Siapa yang mendustakannya dia celaka tu. Tengok apa ayat pertama, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Orang yang tak percaya dengan ayat Allah, tak percaya dengan neraka, tak percaya dengan syurga, esok akan dicampak dalam wail. Wail itu satu nama kenang neraka ya. Wail itu satu lembah dalam neraka Jahannam yang kalau burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Sebenarnya kan? Itu wail bukan nama neraka tu. Dia satu lembah dalam neraka Jahannam. Neraka itu namanya Jahannam. Ada wail. Wail itu lembah. Kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah kata di neraka tak percaya. Allah kata di syurga tak percaya. Allah kata di malaikat tak percaya. Allah kata di kebangkitan tak percaya. Akan dapat masuk dalam wail. Banyak orang yang masuk dalam Allah dalam wail. Di antaranya orang yang semayang tapi tak khusyuk dalam semayang, lalai dalam semayang. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang mendustakan Allah pun masuk wail juga. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Orang yang tipu timbang, tipu sukat masuk wail juga. Dia akan masuk apa? Wailul lil mutaffifin alladzina yaqtalu 'alan nas yastawfun. Orang yang bila beli dengan timbangan, bila buka jual dia bukanya, itu akan dapat masuk wail ya. Jangan main-main dengan hukum Allah ni. Nanti Allah masuk dalam wail itu baru wail bukan neraka betul. Lembah dalam neraka Jahannam, orang namanya wail ya. Itu ayat yang ke-34. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Ayat yang ke-35 apa kata Allah? Yang kelima, ini hari mereka tidak dapat berkata-kata. Masa itu tak boleh cakap dah. Hadza yaumul la yantiqun. Tak boleh cakap dah. Kerana mulut tak cakap dah. Lidah tak cakap dah. Yang cakap tangan. Kaki cakap, meditasi. Tangan cakap. Ini tangan yang ambil ekor tu. Kata tangan. Kata tangan tu. Kaki pun jadi saksi. Kata kaki. Aku menjadi saksi bahawa dia itu pergi pulang ke kedai nombor ekor. Ngambil nombor ekor. 7685. Tahu mana 7685? Kata dia. Yang ambil aja masih merusak keterangan apa. Tapi kaki itu menjadi saksi. Tangan cakap. Semua orang tahu ayat ni dah. Dalam surah Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah ya. Pada hari itu lidah-lidah mereka dikunci, ditutup, tak boleh cakap. Dan berkatalah tangan-tangan mereka
Dan kaki-kaki mereka menjadi saksi tentang apa saja yang kamu buat di dalam dunia itu. Ya, semua kaki cakap jadi saksi. Kata kaki, aku nampak, aku pergi sekali yang betul. Ya. Banyak lari. Ya, bukti dah nyata, terang. Ada video apa tu. Di akhirat besok. Semua akan ditunjuk oleh Allah SWT. Tak ada satu pun yang akan tersembunyi. Ya. Ada tayangan video besar-besaran di akhirat besok. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kata Allah. Itu semua apa itu? Surah Az-Zulzilah. Ya, barang siapa membuat satu kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan dapat memperlihatkannya dan dapat balasan yang seumpamanya. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, zarah itu paling kecil, ya, dia akan dapat melihatnya dan juga dapat dibalas dengan perbuatan jahat itu. Ya, semua. Tidak ada satu pun yang ketinggalan. Nah, ya. Tapi lidah bercakap, hadza yaumul la yantiqun. Ya. Mulut tercakap. Nah, kemudian ayat 36 berkata Allah, wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Ya, wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Ayat 36. Nah. Dan tidak diizinkan kepada mereka membela diri. Apa nak bela diri pun? Cuma jadi saksi. Saksi kepada pihak penawar. Menjadi saksi kepada pihak yang menuduh kita. Apa nak bela? Tak ada alasan nak bela diri pun. Dia tak cakap, tangan bercakap, kulit bercakap, rambut bercakap, mata bercakap, telinga bercakap, semua jadi saksi. Yang menentang kita. Bukan menjadi saksi untuk kita, menjadi saksi untuk menentang kita, untuk membenarkan tuduhan itu. Aku kata itu tak boleh cakap itu. Itu ayat yang 36 ya. Apa tu? Wala yu'zanu lahum faya'tazirun. Tak boleh jadi saksi lagi lah. Tak boleh nak bela diri dah lagi. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ayat 37. Ulang kali ayat tadi. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailah bagi mereka yang mendustakan ayat Allah. Jadi bertujuh Yang 38. Ini adalah hari keputusan. Hari keputusan. Baik ke jahat. Masuk syurga pun neraka. Sangsara ke menderita ataupun bahagia. Itu hari keputusan. Apa dia hari keputusan tu? Hadza yaumul fasl. Jama'nakum wal awwalin. Itu ayatnya. Hadza yaumul fasl, artinya hari keputusan. Kamu dapat keputusan sama ada kamu bahagia atau menderita, sama ada kamu masuk neraka atau masuk syurga. Keputusannya. Lahum faya'tazirun. Hari ini hari keputusan. Kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang dahulu. Bukan kita aja, semua cari. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Sulaiman sampai kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan, diberi keputusan. Yang ke-39, oleh kerana itu jika kamu mempunyai daya upaya, maka perdayakanlah aku. Kalau kamu kerti, kalau kamu bijak, cuba tipu aku, perdayakan aku. Buat nanya pada aku, boleh tak? Ini boleh, ya? Kerana Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha berkuasa. Tak terbayar ya? Hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalun fa in kana lakum kaidun fakidun. Cuba perdayakan aku kalau kamu terbalik. Mana boleh tak boleh. Allah ulang lagi ayat 40. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wailah bagi mereka-mereka yang suka mendustakan ayat-ayat kami. Itu untuk orang yang neraka. Datang orang neraka semua. Tangan bercakap, kaki bercakap, lidah tak cakap, kulit bercakap, rambut bercakap, mata bercakap, telinga bercakap, pun cakap mereka. Bercakap untuk menjadi saksi kepada pihak yang mendakwa kita. Jadi tak boleh kita balas. Tak boleh nak bela diri. Itu untuk orang neraka. Jadi artinya orang neraka itu ke neraka lebihnya. Dapat seksa kan. Tak boleh nak bela diri. Tentu salah saja.
Karena keputusan dah keluar. Itu yang apa itu celakalah di hari itu bagi orang-orang yang berdusta kan. Kemudian orang yang beriman pula. Ya, so orang beriman tu mana? Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Ya. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dia ada naungan dan air yang berlanjutan. Yang ke-41 ya. Sesungguhnya orang yang berbakti atau bertakwa berada di bawah naungan dekat mata-mata air. Dekat dengan mata-mata air. Naungan apa itu kan? Quran malam ini. Naungan apa? Di pada mahsyar naungan apa itu kan? Arash. Naungan arash. Lain tak ada naungan. Matahari berapa jauh dari kepala? Berapa jauh dari kepala? Sejengkal. Bayangkan matahari itu sejengkal dari kepala. Kalau dalam dunia ini untung terbakar, tapi di akhirat itu tak ada terbakar. Cuma berpeluh. Karena di akhirat ada mati lagi, sudah mati. Kita mati sekali saja. Mati hanya sekali saja. Lepas itu tak ada mati-mati lagi. Dibakar tak mati, dipincang tak mati. Di keluar tak mati. Apa itu daripada di peropoh tak mati. Seksa macam mana pun tak mati-mati lagi. Karena kita mati hanya sekali saja. Dia tak boleh kesakitan. Jadi bagi orang yang bertakwa, dia ada naungan arash. Bila ada naungan arash, tak ada kena terik matahari, tak ada terbakar, tak ada peluh-peluh. Karena dalam naungan arash. Tidak kita nak naungan arash tu kan? Rendah. Jadikan diri tuan-tuan tu salah satu dari 7 golongan. 7 golongan manusia dapat naungan arash di hari yang tidak ada naungan lainnya naungan arash. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, selalu bangun tengah malam menangis-nangis bermanja-manjaan dengan Allah. Bermanja-manjaan dengan Allah. Yang kedua. Yang ketiga, pemuda yang warang. Dari muda sampai tua tak ada lakukan dosa-dosa. Kalau dia bercepat awal. Kalau ada dosa boleh cepat awal. Itu pemuda yang warang. Termasuk pemudi lah. Bila pemudi itu sekali-sekali dengan pemudi lah. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Ini kita malamnya. Apa datang surah ni? Kerana Allah. Balik apa? Kerana Allah. Itu masuk dalam golongan itu. Yang nombor 4 ya. Yang nombor 5, seorang lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Seorang lelaki, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Yang kelima. Yang keenam, 7 golongan ya. Yang keenam, orang yang menafkahkan hartanya dengan tangan kanannya. Menafkah itu jalan Allah. Ya, sumbang ke surau ni, sumbang ke sekolah-sekolah tahfiz, sumbang ke pertukuhan-pertukuhan yang berjuang Islam, sumbang kepada orang yang tentang Israel atau Yahudi di Palestin itu, sumbang mereka dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kiri. Tak kiri ke seluruh berbanaan. Penyebab esok dapat naungan arash. Di hari yang tidak ada naungan, mereka naungan arash Allah. Dan yang ketujuh, seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi ternama, tapi dia menolak kerana takutkan Allah. Itu 7 golongan manusia yang dapat lindungan arash. Di hari yang tidak ada lindungan, mereka lindungan arash Allah. Kita baca. Innal muttaqina fi zilal. Zilal itu ada teduhan, lindungan, payung. Wa muyun itu apa? Air yang berpancutan, air pancut, spring, ya, fountain. Lagi apa? Sudah di bawah naungan tadi apa? Wa fawakiha mimma tashtahun. Ada pula buah-buahan. Itu ayat yang ke-42. Ya. Ayat yang ke-42, dan mendapat buah-buahan dari jenis yang mereka senangi. Buah-buahannya cantik-cantik mereka, sedap-sedap mereka. Buahan syurga kat sopa dengan buah-buahan dunia. Nama sopa.
Di dunia ini namanya tak payah, di dunia di surga pun tak payah juga. Tapi nak muka atas pun teruk macam orang dunia ni. Tak ada dua-dua yang luka-luka dalam tu. Senang, kita nak buka, kita buka. Itu orang yang surga. Orang yang dunia ni ada yang mangkuk. Ya ke tak? Tapi dalam surga mana ada mangkuk? Dalam dunia ni ada yang bulat, ada yang bonyok, ada yang busuk. Tapi dalam syurga cantik mana? Syurga tu raya yang biji boleh makan. Di dunia ni boleh makan biji raya, tapi kena tunggu dulu. Boleh makan? Ya ke tak? Tapi syurga tu biji-biji boleh makan. Mana? Tak ada yang baik-baik, tak ada yang busuk-busuk. Di dunia ni sedap ada yang busuk, tapi sedap. Busuk juga apa? Apa benda yang busuk tapi sedap? Kerdas. Tahu kerdas? Kenuak. Bau yang busuk tapi sedap. Itu di dunia ni. Tapi di akhirat tak ada yang busuk-busuk. Itu buah-buahan ya. Wa fakihatan mimma yashtahun. Dan mendapat buah-buahan yang jenis yang mereka senangi. Yang ketiga, makanlah dan minumlah seenak-enaknya dengan sebab amal-amal yang telah kamu kerjakan. Allah perintah kita atau Allah pelanggur kita. Makan dan minumlah. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu, makan dan minumlah kamu hani'an, suka-suka hati kamu. Bima kuntum ta'malun, di atas apa yang kamu buat dalam dunia. Dalam dunia ni rajin sembahyang, puasa sunat rajin, sembahyang yang wajib rajin, yang sunat pun rajin. Kemudian selalu berjemaah, tak pernah tinggal berjemaah. Itu dia. Kemudian zakat, bulan puasa, sendal Ramadan dia puasa, tak pernah tua. Selalu sedekah, selalu berzikir, selalu bersalawat, selalu bertahmid, tahlil, takbir, apa namanya, wirid-wiridnya. Itu dalam dunia. Jadi makan dan minumlah di syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, nikmat syurga Allah sediakan ada 99% lagi tau. Dengar elok. Semua nikmat Allah ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Yang 1% itu Allah sediakan mana? Di dunia. Yang kita berebut dalam dunia ni 1% itu. Berebutkan jawatan, berebutkan duit, berebutkan harta, berebutkan tanah, berebutkan kedudukan, berebutkan kemuliaan. 1% dia. Orang yang cerdik dia ngejual 1% itu ngejual 99%. Sedangkan 99% lagi nikmat Allah sediakan di syurga. Dapat tak kan? Jadi kita nak nikmat syurga. Yang 1% ni pun tak terhilang, banyak mana? Itu baru 1% sudah. Nikmat Allah tu 1% je, itu pun tak terhilang lagi kita. Mana tahu Allah apa? Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, saya jadi terkira oleh kamu. Itu dia. Yang itu untuk orang bertakwa ya. Mari kita jahat. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Itu ayat nomor 3. Yang keempat, inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dari punya ayatnya, ayat keempat. Makanlah dan minumlah seenak-enaknya dengan sebab amal-amal yang telah kamu kerjakan. Itu yang ketiga. Keempat, sesungguhnya begitulah kami membalas akan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sampai buat baik akan balas dengan kebaikan. Itu tanda keadilan Allah. Allah balas yang baik dengan kebaikan. Allah balas yang jahat dengan kejahatan. Itu tanda Allah adil. Allah Maha adil. Baik daripada baik, jahat daripada baik. Dia balas jahat. Sebab itu dihidupkan balik. Kalau dalam dunia ni orang tu jahat aja, tak pernah semayang, dia yang mencuri aja, merampok aja, berzina aja, membunuh aja dalam dunia, tak pernah berlaku kebaikan. Dia mati terus aja. Untung dia dalam dunia. Iya ke tak?
Dengar tak apa ni pernyataan saya ni? Untung dari dalam dunia ni, mencuri tak ada kena dakwa, merampak tak ada kena apa, tak ada kena hukum, berzina tak ada kena hukum, membunuh orang tak ada kena seksa. Dia nak dibalas apa yang dilakukan itu. Lepas itu je lah. Kalau dia boleh lepas gitu je, Tuhan tu tak adil lah. Orang jahat lepas je lah. Masih tak adil Tuhan. Sedangkan kita belajar dalam tauhid, dalam akhirat, Tuhan tu maha adil. Lepas itu dibalas. Segala kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu juga dalam dunia ada orang baik. Orang tinggal semayang, berdakwah selalu, nolong orang daripadanya, berzakat. Bulan Ramadan puasa, orang nari dia tak nari, orang mabuk dia tak mabuk. Orang buat jahat dia tak buat jahat, dia buat baik je. Kalau dia mati-mati begitu, dia tak dibangkitkan semula, tidak dibalas kebaikan dia. Jadi rugi dia dalam dunia ni. Dia faham macam sana. Rugi dalam dunia, orang nari dia tak nari, orang zina dia tak zina, orang joget dia tak joget. Tak dapat enjoyment, tak dapat hiburan dalam dunia ni. Kita nak beribadat je. Sebab itu dibalas balik dengan syurga. Kebaikan itu tidak diberi apa-apa. Allah tak bagi apa-apa. Tak adalah adil namanya Allah. Menandakan adilnya Allah itu dihidupkan balik dan dibalas dengan apa saja yang dilakukannya dalam dunia. Kita buat balik akan dibalas dengan kebaikan. Kita buat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Kita ambil keadilan Allah Ta'ala. Dia faham ke ni? Kalau tak faham benar namanya. Itu ayat ke? Keempat. Sesungguhnya begitulah kami membalas akan orang yang berbuat kebaikan. Dia akan dibalas dengan kebaikan. Makan boleh, minum boleh, hiburan boleh, muzik ada. Minum apa ada? Di bawah syurga itu ada sungai-sungai. Jannatin apa? Tajri min tahtihal anhar. Apa namanya ni? Di bawah syurga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Pada sungai ada 4 jenis air. Yang pertama air jomani macam ni, tak ada kodak, tak ada daki, tak ada kotor. Air biasa, tapi jomani. Yang kedua susu. Nak minum apa? Sungainya. Susu tak jujur, sungai tak jujur. Nak minum susu dah lady, sungai dah lady. Nak minum susu haikut, sungai haikut. Nak minum susu FN, sungai FN ada. Cedok aja. Sungainya. Tak ada pula basi-basi, tak ada pula tawar-tawar, tak ada pula masam-masam. Itu susu. Yang ketiga madu. Sungai madu. Dalam dunia ni kalau besar ini botol madu ni model kan? Cik bakal model kan? Kalau asli lah, berapa? Paling komannya RM50 ni. Di koman ni, tak satu lagi pada ya. Itu kalau madu. Sana tu sungai ya. Tapi yang original lah, yang tipu itu RM10 berapa? Sungai madu tu, dia punya khasiat punya hebat. Itu madu, sungai madu. Yang ketiga, yang keempat arak. Nak minum apa? Sungainya. Minum Carlsberg, sungai Carlsberg. Lagi minum apa? Nak minum champagne, sungai champagne. Nak minum brandy, sungai brandy. Nak minum whisky, sungai whisky. Minum apa lagi? Nak minum konyak, sungai konyak. Nak minum bias kopi, sungai bias kopi. Nak minum bulldog, sungai bulldog. Apa tu? Area Ustaz ni, nama apa pun apa. Sungai minum betul tak ada pula pening-pening. Tak ada pula mabuk. Lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap. Tak ada pula mabuk-mabuk. Elok aja. Siuman aja. Itu di syurga. Tak, kita tak, tuan-tuan. Sampai tanah ke kampung. 4 jenis sungai dalam syurga. Kerana dia kebaikan di dalam dunia ini menandakan
keadilan Allah Ta'ala. Allah Maha Adil, baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan kejahatan. Itu dah. Arti yang ke-44 tadi ya. Yang ke-45, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Itu 45 ya. Ulang lagi. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wailah, celakalah bagi mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Belum? Yang ke-46, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu matamatta'u qalilan innakum mujrimun. Apa artinya? Makanlah, kulu tu dia makan. Bukan macam orang Gajah kulu ni mulu kan, itu orang Gajah. Ini sana kulu juga Arab. Kulu tu dia makanlah, minumlah, makan, washrabu dan minumlah. Makanlah dan bersenang-senanglah sedikit di dunia. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kalau kamu lupa ke akhirat, kamu akan berdosa. Betul kan? Inna kadzalika najzil muhsinin. Itu yang baru pernah bawah ni. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kamu sikit penuh ibadat kamu tu. Zikir kamu sikit penuh. Dengar nama Nabi pun tak nak selawat. Kedekut. Sikit penuh. Kebaikan kamu sikit penuh. Kamu jadi orang yang mujrimun. Mujrimun tu dia orang berdosa. Fajir. Perbuatannya mujrimun. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan itu bagi fajir atau fajirin kalau ramai. Celakalah. Itu dah benar ya. Makanlah dan bersenang-senanglah sedikit di dunia ni. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Sikit penuh ibadat kamu. Buat sikit. Habis berdosa dulu. Kena seksa dulu, masuk neraka dulu. Dah habis dosanya baru dia keluar dari neraka dan masuk dalam syurga. Itu benar. Sebab nanti orang dalam dunia ni besok akan digolongkan kepada dibariskan kepada 4 baris. Dengar ni tuan. Semua manusia dalam dunia ni besok akan dibaris kepada 120 baris semua sekali. 120 barisan. Dari 120 barisan hanya 3 baris saja orang beriman. 117 baris kafir mereka masuk neraka. Yang beriman hanya 3 baris dari 120 baris. Berapa peratus? Berapa peratus? Tidak, kita boleh cek ni. Cek budak dia kan? Berapa peratus? 3/120. Berapa? 2,5%. Macam kita bayar zakat je. Itu je orang beriman. Yang lain semua kafir. Masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumarah. Dihalau ke neraka jahannam bagi mereka-mereka yang kafir. Berbondong-bondong. Itu tiga golongan yang beriman. 3 golongan pula layak masuk syurga. Tapi bukan masuk ke itu, dibaris semula. Dipecahkan 3 golongan itu dibaris pula. Yang pertama golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek. Terus masuk syurga ni. Tak ada bahasa. Siapa tu? 7 golongan. Yang pertama Rasul-Rasul masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua Nabi-Nabi masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga sahabat-sahabat besar masuk syurga tanpa hisab. Yang keempat orang yang wali-wali ataupun sahabat wali-wali dah yang keempat ya, wali-wali masuk syurga tanpa hisab. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu wali-wali masuk syurga tanpa hisab ya. Yang kelima orang yang mati syahid, mati dalam peperangan, dibunuh oleh musuh-musuh Islam, itu masuk syurga tanpa hisab, syahid. Yang keenam orang yang sangat sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu masuk syurga tanpa pahala yang tak dapat dikira berapa banyaknya. Itu yang keenam. Yang ketujuh orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinan. Itu masuk syurga tanpa hisab ya. 7 golongan. Yang kedua dia masuk syurga tak masuk neraka tapi kena hisab, lambat sikit masuk syurga. Begitu tuan-tuan, orang kaya yang bertakwa akan lambat masuk syurga berbanding dengan orang miskin yang bertakwa 500 tahun lamanya. Lambat.
Betul-betul Kristian ni orang kaya Kristian, dia kena cek tu, lambat masuk surga. Tapi tak masuk neraka, okey betul. Nunggu lama lah. Yang kedua, golongan kanan. Golongan ketiga, orang yang masuk neraka dulu. Kerana banyak dosanya. Pahala sikit, mayang betul, mayang sikit je. Tapi banyaknya, nak minum ekor. Banyaknya, pakai seluar pendek. Banyaknya, berjudi. Mengumpat dan pakai, masuk neraka dulu. Itu golongan tiga, golongan kiri. Masuk neraka dulu, dah habis dosanya, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk syurga. Itu golongan ketiga. Yang keempat, golongan tengah-tengah. Dia panggil Ashabul A'raf. Bila ditimbang, pahala dan dosanya sama berat. Kerana dalam dunia ni dia pahala yang ada, dosa yang ada. Dia timbang sama beratnya. Dia masuk dalam golongan Ashabul A'raf. Terhegi-hegi di atas tinggi siratul mustaqim tu. Minta pahala daripada ahli-ahli syurga. Minta pahala daripada Cik Bakar. Tolonglah Cik Bakar, bagi aku satu pahala, aku nak masuk syurga ni. Cik Bakar tengah meluk bidadari, berduri je beda. Hari tadi tengah meluk bidadari, berduri je tak? Aku ada semayang betul tak? Jenuh, merau-merau, menjerit-jerit, meminta-minta, merayu-rayu. Akhirnya ada golongan yang simpati kepada golongan itu, bagi dia satu pahala. Beratlah pahala daripada dosa, dapat dia masuk syurga. Itu golongan yang keempat. Dapat surah Allah, dapat masuk syurga. Orang yang simpati tadi, yang bagi dia satu pahala tu, dia dapat syurga yang tertinggi di syurga itu. Nama syurga tertinggi mungkin Iliyin. Yang tertinggi kerana kemurahan hati itu. Walaupun ibadah tak layak untuk mendapat yang itu. Itu yang ke 48 tadi. Kerana bila diperintahkan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mahu untuk rukuk. Tak nak rukuk. Itu golongan kiri tadi. Itu orang mujrimin tadi. Orang yang sikit penuh pahalanya. Kerana bila diperintahkan mereka, rukuklah, kamu rukuklah, semayanglah, tak nak semayang. Ni je, tak nak semayang. Jenuh tu bila azan, dia tak hati je. Itu 47 Lepas makan tadi, dia sikit penuh ibadah. Jadi sebab itu dia berdosa. Dia semayang tak nak. Yang ke-48, kerana bila diperintahkan kepada mereka rukuklah, mereka tidak mahu rukuk, iaitu tak mahu semayang. Celakalah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakannya. Dan yang ke-50, ayat yang ke-50, kepada perkataan apakah lagi selain Al-Quran hendak kamu imani. Lepas dalam Al-Quran kamu nak beriman apa? Yang ke-50 ya. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Kamu nak beriman yang mana? Sudah sebut dalam Quran ni. Tak percaya juga. Ada syurga, ada neraka, ada seksa, ada bahagia, ada seronok. Kamu tak percaya juga. Yang mana kamu nak percaya? Allah cabar manusia. Kemudian keterangan-keterangan itu akan datang kepada kita. Dah bunyi dah. Demikian keterangan keterangan dia. Demikianlah arti surah Al-Mursalat tadi. Itu kan itu apa namanya? Panjang riwayatnya. Okey, sekian untuk malam ni. Kalau silap, minta ampun, minta maaf. Mana yang terbuka, mana yang terbeliung, mana yang terkapak, mana yang tersmash, minta ampun, minta maaf. Saya tak ada lama smash. Tapi, kalau tanggung, smash je lah. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Bangkang dah. Kalau betul, saya terima. Tak ada. Setuju belakang lah. Okey, setujulah. Alhamdulillah. Sudah setuju? Ada siapa-siapa nak bertanya? Siapa ada masalah nak tanya? Tak ada masalah. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di surah Al-A'maliyah, taman seterusnya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Mana ada perempuan pun? Ada kan? Tak ada ya? Tak nampak sini. Salah silap, minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita dapat peringatan malam ni. Supaya kita sentiasa bersedia untuk
disiksa atau dapat kebahagiaan di akhirat besok. Bersedia untuk kehidupan selepas kehidupan ini dengan amalan-amalannya, dengan zikir-zikirnya, dengan baca Qur'annya, dengan salawatnya dan sebagainya. Sekian salah silap lagi sekali yang bermaaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamu